Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan semua? Otai harap semua dalam keadaan sihat Pagi ni ada satu perkara yang Otai nak bagi tahu, nak cerita sikit lah. Nak minta pihak kerajaan fikirkan balik lah benda ni. Pihak kerajaan, ini benda ni berlaku daripada kerajaan dulu ni, sebelum PH lagi benda ni dah berlaku. Jadi kita minta kerajaan baru ni kajilah semula benda ni, kaji semula lah. Maksud Otai tadi ni pasal keselamatan ni, maksud Otai ni pasal apa nama ni, pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan, yang mana pengawal yang ada kes, ada rekod jenayah lampau, dah sekurang-kurangnya dah sampai 20-30 tahun punya hal, benda kecil, contohnya benda kecil-kecil lah, curi ke apa ke, tak kisah jenayah apalah, benda kecil lah, disekat, ditapis, disekat, dia tak bagi kerja, dia tak boleh jadi pengawal keselamatan. Tapi benda tu benda dah lama, benda lama. Contohnya benda dah 10-15 tahun punya hal. Kau cek, KDN cek, ada rekod dulu 5-16 tahun punya hal, benda kecil-kecil punya hal, dia tak bagi kita bekerja. Jadi apa kita nak buat kalau kita ni tak boleh bekerja? Kita orang tua-tua ni yang boleh kerja, inilah kerja pengawal-pengawal. Nak harap orang muda, jangan harap orang muda boleh kerja pengawal lama, tak boleh dia, kan? Kecuali ada tanggungjawab lah, mungkin dia boleh kerja, itu pun tak lama. Cuba tengok mana-mana pengawal semua orang tua-tua. Tapi macam kita ni, kes kita dah bertahun-tahun, dah berpuluh-puluh tahun, dia tahan, dia tak bagi kerja. Kenapa? Apa sebab dia? Kalau 20 tahun yang lepas dia buat satu kesalahan, lepas tu lagi ada sampai sekarang, bolehlah kita tahan dia. Bermakna dia tak berhenti dalam apa yang dia buat tu, dia masih buat. Itu sepatutnya kita sekat dia. Itu saya sokonglah. Tapi benda yang dah berlaku 20-30 tahun punya hal, bila kita nak kerja, pergi buat tapisan, kita tak boleh kerja. Selepas pada 20 tahun tu kita tak ada kes lagi, bersih. Bermakna bukan semua orang tu hidup dia jahat tu selama-lamanya dia jahat. Tak ada. Mungkin satu hari dia insaf, dia sedar apa yang dia buat. Jadi minta kerajaan tolonglah, tolong fikirkan balik benda ni. Kita tengok, okey, dalam 10 tahun dia ni, contoh dia ada kes 10 tahun lepas. Selepas pada 10 tahun ni dia tak ada buat apa-apa. Maknanya dia dah cuci tangan lah, kata orang macam tu lah, kan. Dia cuci tangan. Okey lah, kita terimalah dia kerja. Janganlah sampai dihukum sampai kita tak boleh pergi kerja. Ini satu kezaliman namanya. Kenapa menteri-menteri yang masuk penjara keluar boleh jadi menteri lagi? Banyak. Kita tak nak cerita lah pasal tu, kan. Kalau boleh kita tak nak cerita pasal tu, kita cerita pasal kita ni. Minta tolong lah, minta tolong. Contoh saya sendiri lah, ini saya cakap terus terang, saya sendiri ada satu kes dulu. Bila saya duduk Singapura selama 15 tahun saya duduk dalam Singapura. Tahun yang akhir sekali 15 tahun pasport saya mati. Jadi saya tak keluar daripada Singapura. Contoh, saya tak keluar daripada Singapura. Saya tak keluar, saya duduk sana dekat 2-3 tahun lagi. Saya tak keluar, saya ditangkap, saya kena tangkap. Itu pun ada orang bagi tahulah, tak apalah, itu pedulilah. Okeylah, saya kena tangkap dekat Singapura. Masuk penjara, saya masuk penjara 6 bulan dalam Singapura. Tapi dia dah potong, tinggal 4 bulan. Lepas 4 bulan saya dihantar balik ke Malaysia, di Johor. Di sempadan Johor, saya dihantar di sana. Saya balik. Lepas setahun saya buat pasport baru, saya masuk balik Singapura. Tak ada masalah, saya masuk, saya bekerja lagi dalam Singapura. Saya kerja sebagai tukang masak dalam Singapura. Saya kerja. Lepas tu baru-baru ni, saya ingat dalam setahun lepas, dia nak hantar pergi kursus ni, apa dia panggil ni, security ni, saya pun dah lupa dah.
Kursus lah, makna pergi kursus dekat pelapor ke mana ke tak tahulah, dia hantar. Bila pergi tapisan, buat tapisan, KDN keluarkan yang saya ni ada kes. Bukan saya mencuri, bukan saya pergi rompak, rogol ke apa, tak ada. Cuma saya overstay saja. Overstay. Itu pun saya pergi sana untuk cari makan, cari rezeki. Untuk cari rezeki untuk anak isteri. Itu pun saya tak boleh bagi kerja sebagai pengawal keselamatan. Tapi alhamdulillah saya dapat juga kerja lah. Dapat juga kerja. Tapi ini satu kezaliman namanya. Bermakna kita dia tak bagi kerja. Bukannya kita merompak. Tengok kes kita dulu. Apa kes kita? Apa yang kita dah buat sampai kita ditahan tak boleh kerja? Sepatutnya macam tu. Bukan tiba-tiba ada kes je tak boleh kerja, ada kes je tak boleh kerja. Walaupun orang tu pergi curi ayam lah, contoh curi ayam dulu kat kampung kan banyak ayam itik, pergi curi ayam, polis tangkap kena tahan. Hari ni keluar kes tu, saya kononnya ada pernah pergi curi ayam, saya tak boleh kerja. Jadi adil ke ni? Benda ni keluar daripada dulu lagi, sebelum PH lagi. Jadi kita minta lah jasa baik kerajaan baru ni, minta dilonggarkanlah sikit benda ni. Kesian dengan kita orang yang tua-tua ni tak ada kerja. Minta tolonglah. Jadi cuba kita fikir, orang besar-besar yang duduk atas-atas tu macam-macam kes, rasuah, kes rogol, kes ini, kes itu, macam-macam kes ada. Tapi masa dia keluar daripada penjara, dia masih boleh bekerja lagi. Siap nak jadi Perdana Menteri pun ada. Fikir-fikir sendirilah kan. Dah masuk 5-6 tahun, dalam 7-8 tahun dalam keluar nak jadi Perdana Menteri pun boleh. Kenapa kita tak boleh kerja? Kenapa yang besar-besar tu semua bila keluar boleh kerja? Fikir daripada situ. Itu lagi besar punya kes. Kan? Lagi besar-besar kes dia orang. Boleh pula dia orang kerja. Tak salah ke? KDN tak ada catat ke yang dia ni ada kes? Kenapa kita ni yang bawah-bawah ni yang dah susah, kerajaan susahkan lagi? Jadi minta tolonglah kerajaan baru ni, Perdana Menteri kita ni Mahyudin Yassin. Saya sebagai rakyat mintalah fikirkan baliklah benda ni. Tolonglah. Kesian yang kita ni tak ada kerja. Kita kalau nak pergi tepi jalan jual burger pun tak laku lah. Tengok macam muka kita ni, orang tak datang beli dah. Kan, budak-budak muda ni kan. Jadi mintalah Perdana Menteri kita yang saya hormati, yang saya sayangi, mintalah fikirkan balik benda ni. Bagilah kita kelonggaran sikit. Jangan sampai hukum macam tu. Kalau saya nak cerita satu benda boleh, tapi itu pedulilah kan. Kenapa orang yang ada kes ada siap lagi dengan surat keluar daripada hospital mental ni, ada kes tapi lepas pergi kursus. Apa dia panggil kursus, saya pun tak ingat dah. Saya pun tak ingat kursus tu. Boleh pula dia pergi kursus, tapi saya tak nak cakap siapalah kan. Orang tu pun tak jauh, ada dekat dengan saya. Siap boleh pergi. Macam mana dia boleh lepas? Sedangkan tapisan dia tak lulus, tapi dia boleh pergi kursus. Macam mana boleh jadi macam tu? Mana boleh jadi tu? Sedangkan kita ni tak boleh. Jadi fikirkanlah, tengoklah apa semua yang berlaku ni kan. Jadi ini semua macam ada sesuatu lah. Jadi saya cakap terang, saya boleh buktikan siapa orang tu, saya boleh bawa orang tu datang. Tapi itu pedulilah rezeki dia dah dapat tu dia pasal. Tapi kita minta kerajaan kita tolonglah, longgarkan sikit lah benda ni. Jangan sampai hukum kita tak boleh bekerja sebagai security ke apa, tak boleh. Ini semua tak boleh. Kena orang yang pergi kursus pun banyak gak kes. Ada yang lepas pergi kursus pun ada kes. Jaga sekolah, pecah sekolah, ambil barang sekolah, banyak. Saya tahu cerita ni. Saya biasa jaga sekolah, saya tahu pun orang boleh buat. Jadi minta tolonglah kerajaan kita, janganlah sampai hukum kita ni jadi macam ni, sampai macam ni sekali kan. Kenapa orang-orang lain yang besar-besar semua boleh kerja, yang kita bawah-bawah ni kau tak bagi kerja. Yang besar tu dia orang dah ada duit, dia orang keluar pun dia tak heran lagi dah. Yang kita ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi minta tolonglah kerajaan, fikirkan baliklah benda ni untuk pengawal-pengawal keselamatan ni. Tolonglah, minta tolonglah kan.
Asal ada kes sikit dia tak boleh kerja. Asal ada kes sikit dia tak boleh kerja. Kes kalau baru tu lain cerita lah. Kalau 10 tahun ke bawah ni, itu lain cerita. Ini 10-20 tahun yang lama, yang dulu masa kita budak punya hal pun masih lagi disekat, kita tak boleh bagi kerja. Kalau sekat kita tak boleh kerja, bagi bulan-bulan duit gaji kita tak apa, kita boleh duduk rumah kan, tak boleh buat apa. Nak buat macam mana, kita dah tak boleh kerja. Umur kita ni siapa yang nak lagi? Tak ada orang nak lagi dah kerja. Ini pun rezeki ada kat sini, saya dapatlah kerja kat sini. Lepas ni kita tak tahu lagi nak pergi mana. Kalau masih boleh bekerja lagi, tak apa, alhamdulillah lah. Jadi minta pihak kerajaan tolonglah fikir-fikirkan benda ni. Banyak orang pengawal-pengawal yang berumur sikit macam saya dah tak boleh nak bagi kerja. Padahal umur dia tu dia masih boleh kerja lagi, dia masih boleh bekerja, tapi disekat disebabkan ada kes kecil-kecil dulu, dia sekat. Jadi ini satu benda yang tak cantik lah. Minta lah tolong kerajaan kita fikirkan balik benda ni. Kita ni rakyat susah, bukan senang. Rakyat susah, rakyat tak ada duit dalam peti-peti, tak ada. Jadi tolonglah. Nak harap KWSP pun lepas tu dah tak ada. Berapa hari kita boleh pakai KWSP kita? Tak lama, sekejap je. Jadi fikirkanlah, bagilah kita kerja, bagilah kita bekerja. Jangan sampai zalim sangat sampai tak bagi kita kerja, sedangkan orang atasan semua banyak kes tapi masih boleh kerja. Keluar naik court, keluar naik mahkamah, boleh kerja, boleh macam biasa. Kita ni tak boleh. Jadi apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Siapa nak bagi kita makan? Siapa nak jaga kita? Fikirkanlah. Cuma itu sajalah yang Otai nak cakap, bagi tahu, tolonglah kesiankan rakyat ni. Jangan sampai tak bagi kerja, zalim sangat namanya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.